Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya akan review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni adalah hari Senin, minggu penting untuk hari ni ataupun permulaan minggu yang kuartal data untuk di crypto market dan juga secara keseluruhannya global economy. Sebab apa, kita ada 13 hari bulan ataupun hari Khamis untuk hari minggu ini kita akan ada CPI data release. Kemudian kita akan jangkakan juga untuk bulan ini akan berlaku kuartal pergerakan yang kuartal agak menarik untuk di market secara keseluruhannya. Sebab apa, kita ada quarter 3 season. Apa itu quarter 3 season? Kita ada earning report untuk di US dan melalui ataupun berdasarkan earning report untuk company yang lebih besar di US ni, kita akan tengok apakah yang dah dibuat oleh kuartal Fed untuk dengan tightening polisi dalam market, adakah dapat berjaya mengurangkan inflation dengan kenaikan interest rate ataupun tidak, ataupun beri kesan positif. Nak cari ayat tu, orang kata memberi kesan positif kepada company-company ataupun ekonomi di US secara khususnya. Nanti kita akan tengokkan apakah data-data yang penting untuk tengok untuk minggu ini. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari malam. So kali ni hampir kita ada almost dalam 1 jam lagi untuk complete untuk hari ni punya daily candle ataupun untuk hari Ahad. Untuk kemudian hari pukul 8 nanti kita akan start candle baru untuk hari Senin. So apapun total market currently berada, total market cap still lagi berada around yang sama, hampir dah 2 bulan kita berada ni, iaitu almost bawah 1 trilion atas 941 bilion. Kemudian itu dan volume. Kemudian volume kita tengok still melakukan dropping, dan biasalah hari weekend ataupun hari Sabtu Ahad kita tengok price atau volume yang drop dengan silah 31 ikutkan pagi semalam kita dalam 52 dan dah 31 so dropping yang banyak. BTC still lagi around yang sama, almost dalam 40%, Ethereum juga sama dalam kawasan 17%. So kita tengok summary untuk pergerakan semalam, total market bertambah sebanyak 0.51% tapi volume drop 2.17%. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 19.415 ikutkan semalam dia drop 19.1 ke major support, ada berlaku rebound sikit di 4 hours. Ada good, macam tu terangkan semalam, 4 hours ada good potential untuk rebound, tapi untuk short term saja. Untuk daily still lagi kita nampak terus melakukan dropping. So apapun untuk dalam tempoh 24 hours untuk Bitcoin malam kenaikan banyak 0.3%, Ethereum naik 0.5. So yes, berlaku green tapi tak melakukan kenaikan banyak. Sebab apa? Volume yang sikit dalam market. Kemudian kuartal total market juga meningkat sedikit aja 0.51. So ini kita tak ada banyak lah coin yang melakukan kenaikan drastik. Cuba kita tengok di bawah ni, Polkadot 2.41, SRP hampir 4%, 3.8% untuk weekly 17%, berada di 53 sen. So apa pun nanti kita akan tengokkan SRP ke mana arah pergerakan market seterusnya. Kemudian lain-lain altcoin, Polkadot pun lama kita tengok, mungkin kita akan tengok Polkadot sikit. Ada tak lagi coin yang melakukan Chainlink? Chainlink kita akan tengok Chainlink. Kemudian tu nak tengok juga Uniswap. So Uniswap kita akan tengokkan pergerakan kepada ke arah pergerakan market ni. Kemudian let's go, kita itulah untuk di Coin Market Cap. Kita akan tengok Fear Index dulu. Fear Index kita currently berada di extreme fear. So dengan keadaan market kali, tengok US market kata dengan inflation dan semua ni, dan dijangkakan lebih worse untuk end of the year. So sebab tu cakapkan bulan ini minggu ini kita akan start first quarter data yang penting, iaitu CPI data. Kemudian untuk minggu kedua, minggu 3, minggu 4 kita akan ada earning report. Yang penting adalah minggu ke-3 ataupun minggu ke-4 nanti tu akan tunjukkan kita akan ada big company atau consider dalam quarter 500 SP punya index, 500 chart 500 SP punya chart tu, ataupun kita boleh 500 company terbesar dalam US market, kita akan tengok earning report mereka. So contoh kita yang paling alert, kita tengok Tesla lah. Takut-takut ni Tesla jual lagi dia punya coin tu kan. Tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart dulu. Pertama kali tu nak pergi ke US dollar. Sebelum kita pergi begini, kita akan tengok US dollar. Sebab apa? Kenaikan ataupun penurunan US dollar akan mengakibatkan aset-aset lain akan dropping, terutama Bitcoin dan juga lain-lain aset. So untuk di DSY kita nampak price berada di kawasan resistance. Untuk di 4 hours kita hanya menunggu untuk dead cross
menunggu dead cross untuk price itu cooling down atau drop balik. Drop sampai mana tak pasti ini kita tengok, tapi apapun kita berada di kawasan resistance, so ada possible mungkin ada naik sikit lagi ataupun terus dropping ke kawasan sama ada attack kawasan ini ataupun hanya attack sekadar kawasan yang ni untuk minus support sebelum dia regain balik momentum untuk ni atas. Untuk current market dengan condition fundamental kuartal market US dan semua sentimen dalam market, Zul menjangkakan untuk DXY akan terus melakukan kenaikan, sama ada terus naik atas ataupun drop dulu sebelum test, mana-mana pun boleh berlaku, tapi secara majornya Zul menjangkakan untuk DXY akan terus melakukan kenaikan sampailah end of the year. Kemudian kita tengoklah untuk tahun awal tahun depan mungkin baru kita akan tengok DXY akan slowly down ataupun kita tengok akan pergerakan agak sideways yang lama lah untuk DXY dollar. So apapun untuk tahun ni sampai bulan 12 Zul jangkakan akan ada lagi kenaikan, sampai mana Zul jangkakan untuk sampailah almost dalam mana-mana kawasan ni ataupun lama $120. So untuk short term kita akan tengokkan macam mana nak tengok price sampai kawasan tadi. So akan swing high to swing low, ini kita ada resistance. Sekiranya kita break kawasan ni, sama ada dolar akan sideways untuk test 1.2, kemudian berlaku rejection balik, ataupun dia terus melakukan breakout yang ini kita akan nampak price akan terus attack 1.6. So kenaikan ini yang drastik ni akan menyebabkan Bitcoin jatuh dengan drastik. So adakah data CPI yang akan menyebabkan kenaikan? Meaning kalau tengok sekiranya kita tengok 13 bulan tu, start lah 13 bulan ni hari Khamis, kita tengok CPI data, sekiranya CPI data year of year drop, tapi month of year still lagi berlaku peningkatan seperti report bulan 9 hari itu. Sekiranya kita dapat pergerakan yang macam tu, kita akan dapat dolar akan melakukan kenaikan yang drastik kawasan terus ke 1.6. Ini kita akan tengok Bitcoin akan drop dengan candle merah yang panjang lah ke bawah. Ataupun kita akan tengok kuartal pergerakan DXY ini akan hanya sideways untuk trust ke dalam 1.2. So meaning kita tengok kenaikan tak banyak, consider lebih kurang pergerakan macam ni. So apa yang dijangkakan di Bitcoin akan expectation sideways. So sideways itu akan bagus untuk kripto, kita akan nampak bagus untuk altcoin. So bila Bitcoin sideways dengan kenaikan yang sikit, apa yang berlaku di altcoin akan sikit hyper lah. Kita boleh buat short term untuk pergerakan di altcoin. So itulah untuk di kuartal dolar terus melakukan peningkatan. So sekiranya ada berlaku dropping pun untuk target untuk at least dalam kawasan ni. Sekiranya berlaku dropping untuk DXY, so untuk data ni yes boleh berlaku dropping untuk di 4 hours. Sebab apa? Kita hanya tunggu dead cross saja. Sekiranya berlaku dead cross ni untuk di RSI tu, ini nampak top RSI berada overbought, RSI berada ni dah dead cross. So ada possible untuk ada momentum drop. Momentum drop sampai mana? Kita akan jangkakan momentum drop first kalau kita di kawasan support, swing low to swing high ini kita akan ada support di kawasan ini. Kemudian kalau breakout ini kita boleh target di kawasan below ini. So kejatuhan ini akan menyebabkan kenaikan untuk di Bitcoin. So kenaikan banyak atau tidak itu bergantung kepada market. So apapun sekiranya kita dapat positif CPI ataupun kuartal positif CPI lah, kita kena data year of year, month of year drop, apa yang berlaku kita akan jangkakan Bitcoin boleh melakukan kenaikan disebabkan dolar melakukan dropping. So itulah untuk analisis untuk apa yang anda perlu tengok untuk minggu ini. So let's go, kita pergi ke Bitcoin. So inilah chart Bitcoin. So chart Bitcoin still lagi kita dalam monitor untuk beberapa ternyata, iaitu kita still ada lagi main target untuk end of the year kawasan 14k ke 10k iaitu ini. Kemudian kita akan ada expectation untuk release bound ia kawasan above ni sampai 25 untuk create yang double bottom. So kalau itu dapat create, kita akan possible more di atas. Tapi macam juga kan berdasarkan analisis untuk end of the year, kita jangkakan Bitcoin akan more drop. Sama ada Bitcoin akan breakout kuartal ni naik slowly ke 24 untuk bulan 11, kemudian kita berlaku huge rejection, kita akan dapat data lagi, kuartal data yang bearish market untuk CPI apa semua tu mungkin akan drop, ataupun tu tengoklah possible untuk yang tu mau jangkakan adalah price mau akan drop untuk mengenai data earning report dan CPI. Apa yang tu jangkakan adalah lebih kepada dropping sebab kita dalam bearish market downtrend. Untuk jatuh ni yes boleh berlaku tapi agak tipis. So apa yang kita tengok adalah apa yang tu akan jangkakan ataupun perhatikan di Bitcoin adalah tu menjangkakan untuk price to drop ke kawasan ni 16%. So possible untuk CPI data nanti kita akan drop kawasan ni, dan sekiranya dapat late ini, dan late ini aku kata satu candle merah yang panjang. So be prepared untuk another mungkin sideways sikit untuk another drop ke bawah ni, sebab kita still lagi possible follow untuk pergerakan channel ni untuk end of the year sampai bulan 12 barulah kita akan ada berlaku lagi rebound ni yang tahu. Sama ada kita buat channel di bawah ni
untuk dropping, tapi Zul mau jangkakan lebih kepada wave, iaitu wave macam mana. Untuk point ni kita tak dapat lagi, point ni kita perlu tunggu drop dulu, drop sampai lower expected 14, sekiranya dapat 14 kita akan jangka price untuk buat low ini dan kita akan dapat wave. So inilah kuartal reversal pattern. So kita punya dah hampir tu still lagi stick dengan 4 year circle, iaitu jangkaan end of the year bulan 11, bulan 12 ataupun awal bulan 1 kita akan possible bottom untuk Bitcoin. Sebelum tahun 2023 kita akan regain balik momentum daripada bottom dan expected dalam kawasan 28 ke 20k kita punya range untuk tahun 23-24. So inilah untuk kita DCA secara long term, untuk kita collect aset sebanyak boleh untuk kumpul aset untuk holding sampailah net buran dijangkakan tahun 2025. So inilah untuk di Bitcoin. So untuk short term ni lemah jangkakan untuk dropping disebabkan apa? Kita tengok ekonomi di US getting worse. Sebab apa? Walaupun inflation drop year of year, tapi month of run term meningkat. So meaning kita nak tengok worse atau tidak, kita akan tengok daripada earning report. Kenapa earning report penting? So ini adalah kuartal CPI data release hari data bulan 9 dah akan riliskan 13 hari bulan, iaitu hari Khamis ni. So untuk yang ni earning report, kita ada earning report, ini kalender untuk earning report. So 13 bulan tu tak apa, kita akan ada kat sini. Yes, ada dah beberapa company dah earning report, tapi tak besar mana. Kita ada Pepsi yang dulu tengok kuartal untuk Oktober 13 Oktober hari Khamis kita akan ada CPI data. Kemudian kita ada Citibank pada Jumaat. Kita nak tengok earning report ni penting, tapi yang paling penting dalam kripto kita akan tengok yang akan efek besar adalah Tesla lah. Tesla adalah 19 hari bulan. Sebab apa? Sebelum ni Tesla jual hampir 70% dia punya Bitcoin. So dia ada lagi 40% daripada keseluruhan dia dulu investment. So adakah dia jual lagi? Sebab apa? Last earning report quarter 2 punya report, Tesla jual dia punya Bitcoin yang berharga 900 juta. Kalau Tesla tak jual 9 juta tu, meaning dia tak ada duit cash untuk kuartal buat dia punya earning report tu positif. So kita tengok macam mana earning report Tesla untuk kata quarter 3 ni. Kemudian lain-lain company juga kita akan alert juga. Sebab apa? Lain-lain company contoh yang besar-besar lah, contoh kita tengok Coca-Cola, banyak yang besar ni, Mastercard, Visa apa semua ni kita nak tengok. McDonald kita ada, CME Group kita ada, Quantum Space, Microscope. Kita nak tengok earning report company ni. Sebab apa? Ini adalah company major atau 5 kuartal lebih kurang macam 500. Kalau anda tengok chart 500 SP tu, so 500 SP tu bermaksud 500 company terbesar dalam US. So hanya dalam tu hanya ada 500 company saja. 500 company ni sebenarnya dia penyumbang banyak 30% daripada kuartal report kuartal GDP. 30% daripada GDP di US. So meaning 500 company ni lah kita perlu alert dia punya financial. Kita akan tengok earning report macam mana earning report. Sekiranya earning report yang bagus, meaning kita nampak segala kuartal usaha Fed untuk tightening policy dalam US market adalah berjaya untuk kuartal mengurangkan recession ataupun kemaslahatan ekonomi. Tu kita tahu di US dah pun berlaku kemaslahatan ekonomi sejak awal tengah tahun itu. Selepas kita dapat kuartal 1 dan kuartal 2 kita negatif kuartal pengembangan. So ini negative dropping. So untuk quarter 3 kita akan dapat dulu earning report. So earning report ini akan memberi guideline untuk kita tengok apakah quarter 3 punya GDP untuk di US adakah akan pulih ataupun masih lagi negatif. So jangkakan untuk quarter 3, quarter 4 kita akan still lagi negatif. So meaning satu tahun tu 4 trade quarter 3 negatif. So meaning jangkakan ujung tahun kita akan drop. Bila drop tu next year barulah Fed akan quarter reducekan tak tightening sangat, orang reducekan tightening. Mungkin kuartal kita tak tengok adalah kuartal interest naik sampai 75 base point, 100 base point. Mungkin kita akan tengok dalam normal balik ialah 25 base point seperti mana target sebelum ini. So inilah untuk di Bitcoin. So kali kita akan tengok secara short term. Tu short term malam ikutkan malam tadi kita tengok RSI dah buat kuartal kenapa kuartal golden cross, kemudian stock RSI berada below. Tapi walaupun berlaku golden cross, tengok kenaikan itu tak banyak pun, sedikit saja, 1, 2, 3 saja candle hijau untuk di 4 hour, kemudian 2 candle merah untuk dropping bawah. So ini kita nampak momentum untuk naik itu tak ada. Sebab apa? Stock RSI pun dah halfway untuk atas. So yes, ada possible untuk berhadap bound lagi. So apa yang dijangkakan possible kalau naik pun kita jangkakan mungkin sampai untuk trendline middle ni.
Untuk ni kita tengok pergerakan kawasan ni sama ada dia breakout ni good untuk attack kawasan ni, ataupun kita tengok price nya sampai di kawasan ni kemudian berlaku rejection untuk test balik kawasan below ini. Itulah kita kena possible untuk short term untuk di 4 hours ataupun untuk pergerakan yang lebih rasik. Gasan hijau, gasan merah ni adalah kita punya indicator untuk tengok sebarang movement yang besar dalam market di Bitcoin. So untuk di 4 hours yes ada sikit momentum untuk naik, tapi naik pun tak tinggi mana. Di daily kita nampak momentum ada lebih untuk drop ke bawah disebabkan apa, kita tengok RSI bawah 50, store RSI dah pun hampir berada below. So nampak correlation dengan tu. So ini jangkakan masih lagi sideways sampailah kita dapat data yang 13 hari bulan lah CPI, barulah kita akan ada major. So ini untuk pergerakan Bitcoin ni dah pun berada dalam kawasan APEC. Apa tu kawasan APEC? Penjuru antara bullish dan bearish. So break bullish kita akan more naik atas, break bearish kita akan naik more drop ke bawah. So mana yang kita dapat bergantung kepada market. So itulah kita secara technical ini kita be prepare lah untuk pergerakan uptrend ataupun downtrend, bukan pergerakan naik ataupun pergerakan turun, bergantung kepada fundamental. So ini news yang kita ada untuk bulan ini. Kita nak untuk di Bitcoin. So let's go kita pergi ke chart lain pula. Yang pertama kita akan pergi ke SRP tu. So SRP ada apa? SRP kita tengok SRP terus melakukan kenaikan dan kita dah sampai almost 10 lagi sekali, iaitu 55. So adakah dapat breakout. So macam juga cakapkan semalam, untuk di daily ada momentum naik, tapi dah momentum naik pun kita tengoklah di daily sendiri pun RSI dah hampir overbought dan stock RSI pun dah hampir. Sebelum ni RSI berada 50 dan stock RSI berada below. So tengok stock RSI ni dah berada di kawasan overbought, stock RSI pun hampir overbought, dan kita berada di kawasan key level kita 55 sen, iaitu di kawasan ni. So kalau breakout ni barulah kita akan naik atas. So daily mengatakan kita dah berada di major resistance. So ini adakah boleh breakout atau tidak, bergantung. Kalau daily breakout tadi ada possible untuk naik atas, naik atau tidak kita akan tengok di 4 hours. 4 hours currently RSI pun berada above 50, stock RSI below. So ini kita jangkakan kawasan ni hanya volume saja yang boleh kata menyebabkan SRP naik. Aku kata ikutkan RSI 4 hours di daily dah berada di overbought, so dia boleh drop bila masa. So untuk be safe adalah senang, selama sampai bawah anda boleh TP, kemudian breakout retest boleh buy balik, dan retest itu kita nak tengok cooling down, at least RSI balik ke 50 dan stock RSI below untuk di 4 hours. Di daily pun lebih sama, kita nak RSI berada 50, stock RSI mestilah below. Ini kita akan jangkakan akan ada push price ke kawasan 65. So itulah untuk SRP next movement berdasarkan analisis di quarter chart. So itulah untuk di SRP. Kemudian kita akan tengok dekat di Polkadot. Lama tu tak tengok Polkadot kalau ada sleeping coin maknanya. So apapun Polkadot lah good untuk invest untuk long term. So Polkadot, Ethereum, Avax, Luna, Polkadot. So inilah Polkadot punya chart. Dah lama tu tak tengok, kita akan pergi daily saja. Sebab apa, so ada target sikit below lah almost. So untuk dah jatuh okay. Untuk di Polkadot ni anda make sure di sleeping coin, ini kita nampak pergerakan ini mostly dah akan berlaku hyper balik lah. So kita tengok ada pergerakan ni, sama ada kita wish ataupun kita boleh draw channel. Mostly lebih cantik kepada channel. So kita akan dua monitor ni sama wish. So dua-duanya pattern kuartal reversal. So give a time. So ini Bitcoin ada possible untuk drop lagi. Macam kita ada target kuasaan $4 ni. So ini Bitcoin drop ke 14k, kita akan nampak Polkadot almost 14 dan tu kuasaan ni. So dalam 98% drop untuk Polkadot. So good untuk investment untuk long term. So ini kita break kuasaan ni, ini kita akan nampak ada good momentum untuk naik sampai mana, at least sampai ke kuasaan $11 ataupun dalam kawasan $10. So itulah kita nak jangkakan. So ini price still lagi downtrend. Breakout ini kita akan nampak sedikit positif untuk kenaikan di Polkadot. So inilah kuartal Polkadot tu jangkakan end of the year. Tu akan cuba target buy di kawasan $4, iaitu daripada all time high dia drop ke $4. Kalau saya tak silap pergerakan drop dalam 98% discount. Jadi tu akan draw kembali almost. Kita akan ambil daripada high ke $4. $4.95%, 90% tu good lah 90, sebab apa kita ada major support ni. So jangkakan inilah quarter bottom untuk di Polkadot dalam $4. Itu dah untuk Polkadot. So let's go kita pergi Chainlink dan Uniswap. So Chainlink Uniswap agak aku kata pergerakan yang cantik untuk aku kata short term. So untuk di Chainlink tu ada untuk di daily sama juga pergerakan. So anda perlu remind ataupun anda perlu tengok ataupun anda perlu be mind dalam market. Jadi anda perlu peka dalam market maknanya Bitcoin dah hampir bottom.
jangkakan bulan 12, bulan 1, dan altcoin dah pun nampak kata data-data bullish, iaitu nampak contoh yang ni pun dah nampak, channel ni pun dah nampak pergerakan reversal. So meaning sebaik saja kita breakout ni, kita akan ada good momentum at least untuk kata hyper market dalam $11 untuk push price ke key level sebelum mungkin berlaku sikit rejection, sebelum untuk cooling down RSI dan volume, kemudian kita akan dapat balik untuk push price more ke atas. So apapun dalam market 3 tahun lagi bearish market, so akan possible dia akan sideways saja di dalam kawasan ini. So apapun untuk short term, kita akan ada possible untuk regain baik saja breakout kita punya trendline ini. So untuk short term, kita tengok untuk sekiranya Bitcoin drop, kita pun ada bear flag ini untuk di trailing. So adakah boleh drop? So untuk yang ni point breaking, swing high, last low. So point breaking yang ni kita nampak price boleh jatuh balik ke kawasan $5, iaitu almost dalam below ni balik. So still lagi boleh berlaku untuk pergerakan kalau drop, sebab apa, kita still lagi dalam pergerakan downtrend dan penentukan wedge. So inilah boleh berlaku. So trailing possible boleh drop kawasan 4 ataupun $5 untuk sekiranya Bitcoin drop. Itulah untuk trailing. Kemudian di Uniswap kita akan tengok dekat di Uniswap sama berlaku untuk di daily. Sama juga di daily ni kita nampak pergerakan yang lebih kurang sama. Yang pertama kita boleh draw dulu, kita boleh draw channel low. So kita nampak pergerakan ini atau pergerakan ni lah lebih kepada sama juga reversal pattern. So adakah boleh drop, kita ada bearish pattern yang ni, point breaking. Kalau kita breakout di kawasan ni, nampak price tu boleh do sampai mana, almost dekat dalam $2 tu consider sampai harga bottom lah untuk di Uniswap. So adakah boleh sampai, so apapun untuk di Uniswap ni kawasan $5 atau $6 ni dah consider boleh untuk long term 90% discount daripada Uniswap. So apapun menjadikan semua altcoin ni Zo akan buy bila Zo akan start buy untuk jangkaan adalah bulan 12 dan bulan 1. Sebab apa, macam cakap kan, Zo mesti lagi kuartal in plan ataupun in target ataupun ongoing dia punya price target untuk di Bitcoin, iaitu end of the year bottom. Tu meaning altcoin juga akan bottom. Tapi untuk short term kita akan nampak untuk di swap ada possible untuk breakout ni, possible ni W ni dapat bottom untuk apa ni. So meaning kita nampak pergerakan ni adalah breakout retest. So sekiranya macam yang kita tadi USDT di SY dollar hanya berlaku kenaikan untuk ke 1.2, hanya sideways sikit, kemudian Bitcoin pun sideways. So meaning ada possible untuk altcoin. So altcoin nampak untuk Uniswap ada possible untuk sampai ke $8 sebelum mungkin berlaku rejection balik untuk drop. Sebab apa, kawasan ni ada apa, kita ada resistance, last high last low ni kita ada resistance. So ni possible untuk buat lower drop kawasan ni dan untuk journey untuk lower low. So kawasan ni ada possible naik lagi dan drop bawah lagi untuk attack kita punya 5 wave punya pergerakan. So itulah aku kata pergerakan di aku kata Uniswap. So di trailing, tengok trailing ada possible naik. So per trailing sekiranya kita breakout ni, macam kalau breakout ni kalau possible Bitcoin sideways, so meaning Ethereum lah aku kata trailing last high last low last high point breaking ni kita nampak price tu dah sebenarnya Zo ambil major ni tu tak tinggi mana pun oleh kawasan ni ataupun sikit major atas, kita boleh point breaking, kita nampaklah kawasan almost dalam attack $11. So macam kita kata sama ada 9, 10 ataupun $11 adalah dia punya short term pump sebelum end of the year. Kita akan jaga bottom sampai mana tu, jangkakan 90% untuk di link dalam kawasan almost dalam $3 ke $2. So itulah untuk di trailing. So apa lagi coin nak tengok? So kita tengok di ruangan komen ada yang tanya pasal coin VET. So VeChain tu adalah antara tu punya coin yang tu holding untuk long term juga, dan tu akan tambah lagi untuk prepare untuk next bulan. So tengok VeChain. Okay, VeChain lain ni. So Zo average tu berada di 8 sen. So Zo berminat lagi untuk buy. So Zo tunggu untuk masih lagi end of the year. So jangkakan at least 95% ataupun 98% antara price mana, antara price 0.01 ataupun 0.005. So inilah yang Zo jangkakan untuk end of the year. Kita tengok juga untuk 0.01 dan 0.05 ada apa, kita ada support yang major kawasan ni, iaitu kita support yang ini dan kawasan ni. So meaning end of the year jangkakan kalau price berada 0.1 Zo akan buy, walaupun ada drop lagi ke 0.05 pun Zo akan buy lagi untuk VeChain. Zo akan kumpul aset ni at least Zo nak dapat minimum 10,000 coin saja untuk dibawakan aku kata next bulan. Kalau sampai 0.05 ni harga murah, memang Zo akan buy lagi banyak lah, lebih daripada 10,000 coin. So bergantung price, tapi Zo target untuk currently Zo dah target untuk setiap coin yang Zo ada ni
good fundamental project. Harmony One kat KDA, Koti, VChain, Superfarm, ada aku kata Veracity, kemudian kita ada Zilliqa, Telos dan aku kata HBAR ni. Inilah aku kata punya target untuk buy at least 10,000 coin untuk long term punya buy. Itulah untuk di VChain tadi. So VChain untuk long term buy adalah kawasan ini, masih tunggukan. So kita akan tengok sikit pergerakan ni. So currently kita tengok pergerakan seperti buat channel juga. Nanti kita akan ambil ni. Baik, kita nampak macam mana pergerakan ni sedang berlaku buat pergerakan yang follow channel ni. So adakah boleh drop lagi? Yes, ada possible drop. Kita ada support ini. So kita loss ni kita akan possible sampai di kawasan 1. So kalau untuk short term ada possible untuk naik balik breakout ni kawasan atas. So adakah kawasan berjaya tidak? Kita ada key level kawasan nombor 3 sen ni. Kalau breakout, yes, possible naik atas. Tapi macam juga kan US market still lagi worse, still lagi quarter tightening dan policy still lagi kuat, iaitu dengan kenaikan interest akan terus lagi kenaikan lebih daripada 75 respon. Dan sebab apa, end of the year kita jangkakan untuk US market punya interest rate akan naik hampir 5%. Currently hampir keseluruhan 5%. Currently kita berada 3.25. So ini adalah kenaikan hampir 1.75% lagi untuk kenaikan dalam masa 2 ataupun 3 bulan ni. So ini macam juga kan dengan kenaikan interest itu akan menyebabkan dolar akan strong. Bila dolar strong, apa berlaku, aset-aset ni akan melakukan dropping. So menik untuk VChain, walaupun ada berlaku kenaikan tadi, ada possible untuk dia akan drop balik untuk jangka kawasan ni bottom sebelum dia melakukan sideways atas ni, sebelum dia melakukan lagi kenaikan. So itulah untuk di VChain. So sudah 1 sen ke 0.05 sen. Itulah tu punya target untuk berdasarkan tu punya analisis untuk fundamental dan technical. So kata saya itu saja untuk pagi ni. Sekiranya ada sebarang komen, ada permintaan, anda boleh type di ruangan komen di bawah. So kita jumpa lagi di next review. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.